اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum wa alima ma hum amilun qabla an yakhluqahum. Tiada sembunyi atasnya Allah suatu sebelum menjadikan ia Allah akan mereka itu, dan mengetahui ia Allah barang yang mereka itu selagi mengerjakan sebelum menjadikan ia Allah akan mereka itu. Matang seterusnya yang membawa erti bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui akan barang yang sudah ada dan barang yang lagi akan ada dan barang yang tidak ada, dan mengetahui ia Allah akan betapa kelakuannya sekira diadakan akan dia akan barang. Barang ni maknanya makhluk. Kerana firman-Nya, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Artinya jika dipulangkan mereka itu kepada dunia, daripada tempat berhenti mereka itu di atas api neraka, nescaya kembali mereka itu kepada kufur dan mendustakan akan rasul yang telah dilarang mereka itu daripada yang telah dilarang. Dalam mengkhabar Allah pada ini ayat akan bahawasanya sekalian kafir itu, jika dikembalikan mereka itu ke atas dunia ini, nescaya mereka itu kembali kepada kufur. Pada ketika mengetahui ia Allah akan bahawasanya mereka itu tiada dipulangkan sekali-kali, maka ada pada kataan musannif pengarang ini menolak akan Rafidah, yang ini satu daripada puak Syiah dan Qadariyah yang berkata itu Allah Ta'ala tiada mengetahui Allah akan sesuatu sebelum menjadi Allah akan suatu. Matang seterusnya yang menjadi akidah kita sekalian ahli sunnah wal jamaah, tiada tersembunyi suatu pun atas Allah sebelum kita ni dijadikan, dan Allah mengetahui apa yang kita buat sebelum daripada kita ni kena buat. Maknanya sebelum kita ni ada, Allah tahu belaka dah. Bukan ada kita baru tahu. Itulah ilmu Allah Ta'ala. Tak ada lagi kita tahu dah. Hak telah ada tahu dah. Hak sedang berlaku sekarang tahulah. Dan yang akan berlaku atau yang tidak akan berlaku, semua tahu berlaku. Tu ilmu Allah. Kita ni kena berlaku dulu, baru tahu. Tu pun tahu dengan lihat, ataupun orang khabar, atau dengar. Hak telah berlaku tu tak tahu, melainkan kena ada orang khabar. Yang akan berlaku tak ada orang boleh khabar. Allah ni hak telah berlaku, hak sedang berlaku, hak akan berlaku, hak tidak akan berlaku, semua dalam ilmu pengetahuan. Makna kita hari ni sebelum kita ada ni, juta tahun dulu, Allah tahu dah kita hadir dalam surau malam ni. Sekian ribu bulan tahu dah. Siapa gitu semua benda tahu ya. Pasal Allah ni alimun, bukan alimun. Alim orang yang tahu, alimun fa'ilun yang tersangat tahu. Jadi ada beza dengan ulama'-ulama'. Ulama' tahu kau, sebab tu dipanggil ulama'. Ulama' ni jamak bagi alim. Alim ni allazi muttasifu bil ilmi, orang yang ada pada tubuh badan dia ilmu. Ilmu dia tu bukan dalam kitab, dalam rabak, dalam internet kan, dalam dada dia. Maka bila ada dalam dada dia, dia panggil alim. Tapi sebelum alim, jahil tu. Tidak ada seorang ulama' yang dilahirkan ulama'. Faham tak? Tak ada seorang alim pun yang dilahirkan alim. Benda makna dia dilahirkan jahil dulu. Ke alim selalu masa beranak.
Perek beranak tu boleh baca dah hadis Bukhari. Ada tak? Tak ada. Ulama-ulama masa kecil tak ada ilmu. Betul tak? Tak tahu benda kan? Alif betul tak erti? Masa kecil jahil dulu. Tu alimnya manusia. Tu ulama dah kita pas besar jahil. Ulama dia lahir tu jahil. Benda makna jahil, jahil bukan makna jahat. Nampak? Tengok orang dia marah kalau kata jahil. Marah tak dia kata jahil. Jahil dia tak ada pengetahuan, tak tahu. Dia bukan jahat, jahat lain. Orang ni ramai orang jahil tak ni bandar kapung habis orang jahil. Dia tak baik kata kau orang gitu. La ilaha illallah. Tak baik guana pula. Jahil tu orang yang tidak tahu. Mana orang kapung ni, orang bandar pun ramai orang tak tahu. Kita boleh jahil kok ngamuk nak marah. Nak marah dia tahu tidak. Office boy panggil office boy nak marah. Nak tumbuk orang kata. Padahal dia office boy. Nak suruh panggil manager. Erat nenang. Atas util jangan marah. Jadi lahirnya ulama mula-mula jahil, patut alim, kemudian kali jahil mula. Dia gitu. Tu tertib perjalanan seorang ulama. Beranak jahil. Rasa nak suruh tafsir Quran, alif betul tak kena. Dia kena botol susu. Kopek mak dia, tu dia kena. Tapi dah bila dia besar, dia ngaji. Bahkan dia berbeza dengan orang hak lain. Dia menjadi alim. Kita semua tetap jahil. Jadi perjalanan ulama, jahil, alim, jahil. Bila dia jahil, dia tua dah. Dah ni dah nyanyok sikit. Dah nyanyok sikit pun mati, jahil. Jahil mula. Kita jahil. Nampak? Jadi strik kita biarlah sama kita dengar. Allah tak marah kita tak jadi alim. Allah tak bola neraka kita tidak jadi alim. Tak ada orang yang jahil maka masuk dalam neraka. Faham? Sebab dia mari dengar dah tak reti juga. Tak apa dah lah. Allah maaf bagi dia. Faham? Kita mari dengar dah tak apa lah. Jadat jujur nak masuk neraka. Kau ni ramai masuk neraka ni. Tak jadi ustaz. Tak wajib jadi ustaz, wajib pergi dengar. Wajib pergi belajar. Tak pandai sudah. Tak jadi tok guru, tak apa. Tak jadi ulama, tak apa. Dengar. Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nabi kata bila ada orang ngajar, singgah. Nabi bati kat tu je ayat dia. Nabi tak kata singgah biar jadi ulama. Kalau tidak masuk neraka. Dah, pergi dengar jelah. Jangan orang ngaji Quran. Dah lidah kerah. Lidah dia kerah pada jarum kerah ni. Awak kapit latar. Nampak? 7 orang tok guru. Tak dia apa? Tak hal dia. Dimaaf pada syarak. Ghairi magdu. Nampak? Bi alaihim. Tak ada hal dia. Dia orang dia maaf pada syarak, sah semayang dia. Pasal apa? Dia ngaji dah. Tak boleh juga. Faham? Maka kewajipan kita hadir di majlis-majlis ilmu, bukan kewajipan kita jadi tok guru, jadi alim, jadi ustaz dak. Biarlah kita jahil pun tak apa, asal ada duduk di majlis orang alim. Jadi Allah tak gitu. Allah ni alim selama-lamanya, dulu, kini dan selama-lamanya. Yesterday, now and forever. Tu. Tak apa, orang putih sikit. Sejak balik Syah Alang ni lah. Anda apa? Tukar dia. Tadi awal bunyi je kekek ni. Kena buat pergi countdown sekali ni. Tak. Biarnya gu dengan jijang. Nak ya? Nak? Maka tak ada lagi, kita tak ada lagi alam. Baca dah hadis bulan lepas. Sebelum Allah jadikan langit dan bumi ini 50,000 tahun, telah ditulis pada Lauh Mahfuz akan segala yang akan berlaku.
Sekian ribu lang pembaca warta berita salah sebut. Umpamanya. Ada dah 50,000 tahun sebelum jadi alam ni. Faham tak? Ada belaka dah. Di mana? Di Lauh Mahfuz. Siapa tulis? Qalam menulis. Nampak? Dah sebelum pada tu lagi, sebelum tulis di Lauh Mahfuz, sebelum pada tulis pada Lauh Mahfuz, telah Allah tahu. Cuma setelah tulis di Lauh Mahfuz, barulah maknanya malaikat yang berkenaan, yang menulis, baru tahu. Adapun ilmu Allah tak ada permulaan. Jadi kejadian yang berlaku dalam rumah tangga kita, dalam pejabat kita, mana kehidupan kita, barang lama. Ada dah dalam diary Allah Ta'ala. Faham? Siap berlaku dah. Dah yang sedang berlaku, lebih-lebih lagi Allah tahu. Yang akan berlaku, tak ada orang yang tahu. Datuk Bomo kata boleh tahu, tutup Bomo lebong. Faham? Lepas tu dia buat cerita pelawak. Faham tak? Jadi cerdik dia dah pula. Nak kau lebong. Melainkan Allah beritahu. Contohnya Allah beri wahyu atau ilham kepada para nabi, para rasul, menceritakan perkara yang akan berlaku. Alam barzah, kiamat. Tak berlaku lagi, tapi dah guana nabi boleh cerita. Beginning kisah dalam syurga. Bukan dengan ilmu nabi ni alimun hakim. Allah bagi tahu. Maka nabi pun tahulah. Jadi saja yang tahu segala-gala Allah Subhanahu wa taala. Puak-puak maknanya Rafidah. Rafidah ni satu daripada pecahan-pecahan daripada Syiah. Begitu juga dengan Mu'tazilah. Mengatakan lagi benda tu tak berlaku, Allah tak tahu. Kena berlaku dulu. Kalau kena berlaku dulu baru tahu, jadi sama macam makhluk dah pula. Allah ni Khaliq. Dalilnya dalam ayat yang kita dengar tadi, firman Allah Ta'ala, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Walau ruddu, dan jikalau orang kafir yang ada dalam neraka sekarang dibalikkan semula dalam kehidupan dunia, nampak? Niscaya mereka la'adu, pasti mereka akan ulang balik. Nampak? Ulang apa? Lima nuhu anhu. Nuhu ni kepada semua orang kafir, bukan seorang, selama sekali. Kata dalam kitab Tafsir Kabir, makna Allah tak kata nuhia, Allah kata nuhu. Maknanya selama sekali betul akan buat balik apa yang mereka buat sebelum ini. Ada dua perkara dalam ayat ini. Yang pertama, adakah dikembalikan semula manusia setelah akhirat pergi ke dalam dunia? Itu persoalan. Maknanya dalam ayat ini menjelaskan kepada kita satu persoalan. Adakah kita yang telah berada di akhirat pergi akan balik semula ke dunia? Persoalan yang kedua, kalau balik ke dunia, adakah akan buat semula segala benda-benda kemungkaran yang telah buat sebelum ni? Maka terjawab pada ayat ini, bahawasanya manusia tidak akan balik semula ke dalam dunia setelah kita mati. Kerana perjalanan kita ni tidak ada U-turn. Nampak? Perjalanan sehala. Tidak boleh U-turn dah. Kalau kereta boleh pusing balik. Tengok dah blok, U-turn, mulai ada. Faham? Dah tengok nak pergi juga dah tak mampu. Boleh pusing. Walaupun maknanya hak blok tu siap dengan kereta periksa, kereta apa, tak ada. Boleh U-turn. Itu sekali naik motosikal, ada lesen gendong. Mari daripada kampung Jalan Tok Lang. Siapa ikut jalan Paya Bunga, ada roadblock depan kedai gambar. Komeng boleh situ. Tabeng 3 orang duduk Thailand. Tepi tu ada kedai kopi sih, kat kedai nimbang darah cing.
Bila kona tengok polis pun syah berhenti lu minum air. Dia kena cepat boh. Kau lambat jeng kan dah sampai depan dia takkan nak berhenti lagi. Nak syah berhenti ah. Dak dang turun. CO se. Dia kena tangkas. Betul tak? Jadi dia buat banyak mulut pula tuan kedai. Awak tak ada lesen. Tak nak minum air. Wah cakap banyak lah. Nyewa ramah. Tanya-tanya orang ada lesen. Nak minum air. Nak. Polis tengok. Tengok pun air nak minum air. Nah, jadi boleh kona kau tu, boleh kona kau ni. Perjalanan kita ni satu hala. Nah, dan keluar daripada perut mak kita tak boleh masuk mula. Nah, kita tengok Allah cerah sangat masuk mula mak. Dah boleh. Nak tu baik susah tak sana kodok masuk mula. Nah, tak boleh balik dah dalam perut semula. Nah, tu perut yang pertama. Perut yang kedua iaitu perut apa? Perut bumi. Mana perut pula kan tu? Masuk dalam tanah. Nak tubik mula rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Nah, dalam Quran kita tak tahu. Mayat yang masuk dalam kubur tu dia bertepik berkata, rabbirji'uni. Rabbi, wahai Tuhanku, irji'uni. Kembalikan semula aku ke dunia. La'alli, mudah-mudahan semoga aku a'malu salihah, aku dapat kerjakan amal soleh fima taraktu, yang telah aku tinggal dulu. Nampak? Boleh tak? Kala ada leh. Tak boleh dah. Straight. Lepas alam barzah, bangkit pula padang mahsyar. Nah, siapa di padang mahsyar orang kafir tengok nak jadi tanah, bila datang jadi tanah. Ada yang nak balik semula ke dunia. Ayat ni masuk neraka dah ni. Nampak? Lau ruddu, kalau dikembalikan semula. Siapa? Kafir di dalam neraka hak tepik nolong tu. Nampak? La'adu, jawab bagi lau kalau orang ngaji nahu. Pastilah mereka akan ulang semula. Nampak? Bagi lima nuhu anhu, perkara-perkara yang telah dilarang hari itu. Jadi jelas dalam ayat ini dua perkara. Yang pertama, tidak akan balik semula, dan kita berjalan 5 alam ini kerana destinasi kita yang terakhir syurga atau neraka. Itu saja. Kona tak boleh dah. Dan yang kedua, memberi faham kepada kita bahawasanya orang kafir ni, kalau dia balik semula ke dunia pun dia tetap kafir juga. Kerana orang kepik memang gitulah. Nak tengok orang curi bang kena takak dia orang kampung. Dia kata nak curi lagi ke tak boleh dah. Masa orang nak katak dia. Dia kata nak curi pula. Boleh keluar. Dia kata tak boleh dah. Pasal apa dia tak boleh dah? Pasal kena takak. Faham? Dah kalau tak kena takak, gitulah. Nah, ni berigatlah neraka dah. Nak balik mula, nak jadi baik. Tak usah dalam neraka ni hospital. Saya kita tanya hospital. Orang dah boleh jalan, kena tu, orang masuk besi, orang tu macam-macam peseng. Masuk pahit. Nak? Semua nak bagi surah belaka kalau baik. Nak? Bila baik, mari tak? Tak mari setarang. Jadi kita bertuah. Tak sakit lagi, mari dah surah. Nak? Tak kepik, taat dah perintah Allah. Tak apa-apa. Bertuah panggil. Allah pilih kita. Jadi perkataan yang berkata Allah ni tak tahu selagi tak berlaku, kataan tu batil salah. Dia tahu sebelum apa lagi dia buat. Masa dia seorang tak ada alang lagi tahu dah. Kayak gini jadi gini, hak gini tak boleh jadi. Hak ni akan berlaku, hak ni boleh jadi, hak ni tidak akan berlaku. Keadaan kita esok tidak tahu. Dr. Omar kata, Dr. Omar, kalau boleh raya esok akan berlaku gini, 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 tu dipanggil kahin nama dia. Tok Omar tidak haram. Tapi Tok Omar yang langgar perintah syarak, hukum syarak, sepadan syarak, hak tu haram kita berubat. Faham? Doktor gitu kok.
Doktor dok haram kita berubat dia. Doktor hak langgar hukum syarak, haram kita berubat. Nak? Jangan dok faham Tok Bomo doktor lagi. Tok Bomo ni bukan doktor. Tok Bomo maknanya pengamal perubatan. Orang putih spell doktor. Melayu spell Tok Bomo. Faham? Arab panggil tobik, Cina panggil sesen. Keling benda. Wadeke. Atau kereka je tu. Dok kira kalau boleh khabar gini sama ada Tok Bomo atau ramalan bintang, faham? Atau ada orang bijak pandai ke dia kata ahli nujum gini-gini tu semua itu haram berlaku. Batu Nabi kata man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma wa fi riwayatin arba'ina laila atau kama qala. Siapa yang pergi kepada seseorang yang boleh memberitahu perkara yang belum berlaku, maka dia tidak diterima sembahyang 40 hari. Nah, fa in saddaqahu, jika dia membenarkan perkataan orang itu, maka faqad kafar bima unzila ala Muhammad atau kama qala. Dia telah kafir dengan Quran yang turun atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak ada orang boleh tahu. Datu Nabi Isa dia boleh khabar. Nah, Nabi Khidir boleh khabar hak dak berlaku lagi. Nah, hak tu Allah wahyu, Allah beri ilham. Atas ilmu makhluk tidak tahu. Datuk Umar dia kata Allah beri wahyu juga ke dia? Pelawak sudah. Kerana yang terima wahyu hanyalah para nabi dan para rasul. Tak. Dak ilham selain pada rasul, selain pada nabi bukan perkara yang akan berlaku. Ilham pada selain pada nabi, pada rasul, pada Tok Bomo ke ilham, pada kita ke, pada wali ke, bukan benda yang belum berlaku. Tapi ilham maknanya menunjuk perkara yang betul atau perkara yang baik. Wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyati, dan menyuruh ia Allah akan mereka itu taat akan dia akan Allah, dan melarang ia akan mereka itu daripada menderhaka akan dia akan Allah. Matang seterusnya tempat yang kita tak boleh nak beri sebarang alasan lagi. Pada hari kita bertemu dengan Allah di hari Yaumul Mahsyar kat gini. Sebab apa? Sebab khabar belaka dah dan larang berlaka dah. Nak daripada matang inilah kita faham bahawasanya tidak akan kena azab umat fitrah. Benda makna umat fitrah kat gini kita khabar. Menyebut oleh musannif, artinya pengarang akan suruh dan tegah. Kemudian daripada menyebut ia akan menjadikan dan mentakdirkan, kerana menunjuk ia kepada bahawasanya menjadikan Allah ia akan makhluknya Allah kerana mengibadatkan akan dia, seperti firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiada menjadikan aku akan jin dan manusia melainkan supaya aku suruh mereka itu dengan mengerjakan amal ibadat. Baik. Matang ini berbunyi wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyati. Allah ni dia menyuruh makhluk manusia supaya dan melarang daripada derhaka. Kenapa wak mari matang ni selepas daripada tadi, iaitu menjadi dan mentakdirkan. Mula-mula Allah qadarkan, tak buat lagi. Nak Allah qadarkan, mana Allah buat sakatan. Kayak gini, kalau buat gini dia berlaku banyak ni, kalau gini banyak ni, kalau gini banyak ni. Nak kena berlaku. Tak buat lagi, patu Tuhan pun buat. Mula-mula qadar dulu. Nak sakat dulu. Kalau buat kayak gini, kalau pokok deriang tinggi ni, kalau pokok petik tinggi ni. Patu siapa masa Tuhan buat. Bila buat kena dengan apa yang telah pelang daripada awal, iaitu dengan iradah dan ilmu Allah. Bukan saja kena nak menasabah dan boleh mengambil manfaat oleh penghuni bumi. Kalau Allah buat maknanya pokok betik, maknanya
pokok apa benda betik, pokok padi tinggi 800 kaki. Mana ngamuk nak makan kedara. Nak pokok deriang 1500 kaki. Baru ada buah atas tu. Tak rohok kita. Nak, kalau ubi kayu kena dirali 8 batu baru jumpa. Nak, nah, serema tu mudah lah ke tak? Mudah dengan kita. Nak, jadi mudah menunjukkan hak tukang buat tu bijak. Nah, bukan buat padi saja. Korang tinggi padi tu mana sabah kau. Dengan air takung. Selepas daripada qadar Allah buat, maka bila buat, maka yang ketiga pula wa amarahum bi taatihi wa nahum am maksiati. Allah perintah dah pula dan Allah larang dah pula. Menunjukkan tujuan Tuhan cipta kita ni supaya jadi hamba dia. Nampak? Dua saja makhluk yang masuk neraka kena azab, iaitu manusia dengan jin. Hak lain tak kena azab. Malaikat tak kena azab. Binatang tak kena azab. Dalam neraka. Gunung ganang tak ada berlaku. Dua ni lah, iaitu manusia dengan jin. Hak lain tidak ada kafir. Tidak ada gunung kafir, tak ada. Nah, gunung mana panjang terik ni? Gini gunung kafir pula. Baru ni gunung tu lah, gunung Islam. Tak ada. Dia gunung tak ada kafir. Faham? Pokok tak ada kafir pada Allah. Nak, natang ada. Lembu mana? Lembu pasir. Tak ada. Nah, yang ada kafir manusia dengan jin. Dia ada orang kafir, orang Islam. Ada jin kafir, jin Islam. Nak, kerana dua ni saja yang ditaklifkan, mana yang diberatkan dengan hukum syarak. Batu dalam ayat ni, dua ni saja nawak mesti pikul kewajipan perintah dan kewajipan meninggalkan larangan. Nak, jin dengan manusia. Dah tu malaikat tak beribadat. Malaikat beribadat, tapi bukan atas rasa dia wajib beribadat. Allah cipta dia jenis beribadat dah. Tak? Jadi bila Allah khabar belaka dah, tak ada alasan dah kita kata kenapa tak khabar hari tu, bak apa tak kata hari tu, bak apa tak rakyat hari tu. Waktu kita faham, kita tak pesan sekarang nak ke bini kita suruh buat satu-satu benda, tiba-tiba dia tak buat, kita nak marah. Tak betul, pasal kita tak pesan pun gitu. Ada pun ni Allah turunkan nabi-nabi dan rasul, turun pula kitab-kitab. Nak, mana cukup dekat. Kalau kita tak tahu gak, tak ada arah, melainkan umat fitrah. Umat fitrah ni hak tak sapa sungguh pengetahuan. Katakan ada lah dia duduk dalam gunung. Tak tahu siapa Tuhan, tak tahu ada Nabi, tak tahu hak semayang. Hiduplah dalam keadaan tidak beriman, tidak tahu benda. Maka Allah tidak akan azab sekali-kali. Mana dalil? Dalilnya Allah tidak ada sifat zalim. Faham tak? Dah tu Tuhan cipta orang kafir tu untuk bakar api neraka. Tak adil ya Tuhan. Tak adil guna. Tak adil ni Tuhan paksa dia mati dalam kafir. Adapun segala kafir yang Tuhan ciptakan dalam dunia ini, ada tak peluang dia untuk meninggalkan kekafiran? Ada tak? Ada. Mana dalil? Tu ramai orang kafir masuk Islam. Tu dalil. Dah lain, dah tak mau masuk. Sebab tu bila terpaksa, tak kena azab. Dah mana dalil? Faman yaqturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Siapa yang terpaksa tidak berdosa. Dia tidak, kalau tak tahu sungguh, tak siapa Nabi, tak siapa dakwah, tak siapa kitab, tak siapa apa. Bila tak siapa apa, kalau ada sungguh hak gitu, balik pada ayat Allah Maha Adil. Faham tak? Bila Allah tu Maha Adil, zalim tak? Tak zalim. Bila tak zalim, dia tak khabar hak mana kebenaran, takkan Allah nak azab dalam neraka? Tahu tak? Tak ada benda. Beres. Semua sudah terjawab. Faham? Tak faham tanya, tak tanya faham. Cukup dekat.
Dah tu tak ada Islam siapa ke. Tak usah cara lah mu tahu ke tak siapa. Nah, beribu lah ni orang kafir yang bukan daripada duduk kat orang Islam. Duduk dalam negeri kafir yang tak ada pendakwah. Guana dia masuk Islam. Duduk dalam hutang masuk Islam ada. Nampak? Duduk di Skandinavia, kawasan yang kurang orang Islam tak ada. Nak? Duduk ni Wales, Republic Wales. Duduk di Ireland, satu pulau kecil dekat dengan kutub utara. Convert masuk Islam. Nak? Pasal dia mencari. Nak? Macam kita gitu kau. Orang Islam. Nak? Ada hak jahil, ada hak tahu. Dah buat apa orang ni tahu? Dah apa hak ni jahil? Hak ni tahu pasal dia mencari. Betul tak? Bila kita cari, kita tahu tak? Oh, dulu tak kita baca lik betul. Bodoh ke kura dulu. Oh, dah ni ngaji sedap bah. Jadi ngaji gitu boleh pandai automatik gitu. Yang. Nak, dia pergi cari. Dia pergi ngaji Quran. Tak? Mula pandai. Gitu gak kafir. Hak kekal dalam kafirnya sedangkan nak Allah beri dia akal fikiran, dia tak mau fikir tentang kebatilan agama dia, maka Allah azab dia. Nak tak ada masalah. Tu satu daripada jawapan ulama. Ada juga ulama jawab, kau pandai Allah nak buat guna-guna pun. Mu tak usah tikar, bang. Pasal harta benda dia. Macam kereta kita. Orang dah kita nak buat guna dah kereta kita. Kita bayar bulan-bulan. Nama kita. Nak. Orang sebelah nak buat mana-mana tak boleh. Nak. Orang sebelah dia tengok kereta kita. Kita tinggal kereta ke dia. Kita nak balik ke kampung. Nak dah balik kereta sebuah lagi tinggal ke dia nak kunci. Suruh start attack. Nak balik lama. 3-4 bulan nak balik. Nak. Orang sebelah rumah pula tengok. Bulan-bulan start siang. Pula tengok cat lawa. Lagi cat baru. Tak. Bumbung orange. Bonet depan hijau. Bonet belakang biru. Pintu kuning belang ke koko. Nak lawa dia buat. Tak. Kita balik mengamuk tuan kereta. Boleh tak? Tak boleh orang. Tapi dah kalau kereta tuang dia diri buat boleh tak? Tak ada masalah. Dia buang cermin wajar dia. Dia buang nako, pakai nako. Tak. Steering pula dia buang, dia buang Honda Vespa. Faham? Tak ada masalah. Kursi belakang dia buang kursi guting. Tak ada apa dah. Kau anda aku, kereta aku pada. Kata. Tak apa. Maka ada ulama yang menjawab, kau pandai Allah nak buat guna-guna pun nak buat kafir, kena buat neraka, kena buat azab, kau pandai dia kata benda dia. Nampak? Mu tak usah cakap banyak dah, kita makhluk dia. Dan firman Allah Ta'ala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang menjadikan ia Tuhan akan mati kamu dan hidup kamu supaya mencoba ia Allah akan kamu sebagai mencoba yang patut dengan kebesaran Allah, yang mana kamu lebih ikhlas pada beramal dan lebih betul padanya pada beramal. Baik. Jelas pula di sini Allah sebut Allah lah yang menjadikan mati dan hidup kita. Mati dengan hidup ni rupanya Allah juga. Sebab tu tak ada benda yang terlepas melainkan semua Allah belaka-laka. Lepas tu dia panggil agama Tauhid. Tauhid ni satu. Benda satu. Satu saja yang menjadikan Allah. Orang lain tak boleh belaka. Dia belaka. Dia yang menghidup, dia yang mati, dia yang memberi kemiskinan, dia yang memberi kekayaan, dia beri rezeki, dia sekat rezeki, dia beri macam-macam lah. Sehat, sakit, dia yang menyembuh, habis dia belaka. Nah, dia seorang belaka. Dia seorang tu panggil Tauhidun. Nah, mana mengsatukan apa? Pencipta. Nah, supaya mencoba ia akan kamu sebagai mencoba yang patut dengan kebesarannya Allah. Hak mana seorang kamu lebih ikhlas pada beramal dan lebih betul padanya. Sebab tu Tuhan uji kita. Dah boleh tak Tuhan nak buat kita ni bakal buat dalam surga selalu ramai-ramai, tak payah turun ke dunia.
tak ada hak itu lagi mudah. Tak. Dia pakai lepas Nabi Adam dengan Siti Hawa tu ada. Nak, lepas tu pun beranak pinak. Nak, kita pun kekal duduk dalam syurga belaka. Boleh, tak ada masalah. Waktu kau mudah. Nak. Dari mana waktu turun ke dunia? Tu kata Allah ni maha kuasa. Nak, diturunkan kita ke dunia, dia beri kita nak tengok alam hak dia cipta. Bahawasanya di dalam syurga tu satu keindahan dah kalau mu tengok. Tapi mu kena tengok ada lagi satu alam. Nak, yang hebat juga, iaitu alam dunia. Kita tengoklah kebesaran Allah. Batu Tuhan peridukkan kita. Nak, Tuhan buh mata 2 T biar kita nampak langit, nampak gunung, nampak ombak. Hebatnya ciptaan Allah. Nak, ini nak suruh kita membesarkan dia. Batu tengok langit, hebatnya langit kuning, merah, biru. Allahu Akbar. Subhanallah. Apa makna Allah Akbar? Maha besar kerajaanmu, tiada tandingan kerajaan dunia. Boleh buat gini. Subhanallah, maha sucimu. Nak, yang ini tidak lemah sedikit pun boleh buat benda yang sehebat ini. Dia nak tunjuk kebesaran dia. Dia hidupkan kita dalam dunia. Dia beri belaka pula segala kelengkapan. Hak jenis makan gandum, waktu tubik gandum. Nak, di Rusia makan gandum selera kan, jenis tu gandum, dok tubik padi. Nak, jenis tu makan kacang, hak makan padi, makan padi. Pada dia suruh kita berjalan pula di muka bumi, suruh melacung, makan angin, keloh. Pergi tengok negeri orang pula. Nak, cuma sikit je disuruh taat. Kalau ibadat khususiah 5 waktu je sehari. 1 waktu 5 minit. 5 waktu 25 minit. Capur wirid lebih kurang tengah jam sehari je. Nak, nak suruh kita suka. Tapi kita suka berdoa-doa lalu. Tak pada semayang. Nak, tak pada semayang. Lepas tu peraturan semua tu tidak memberatkan kita. Bahkan memolekkan kita pula. Idawi minum arak, takut belanggar kereta. Minum air lain lah. Nampak? Air 7 yupai, cak katong juga. Nak, tak ada salah. Nak, tak apa-apa. Nah, walau kau peniau putih kali pun, dah barang-barang haram tak ada dalam. Nah, dia marah sikit-sikit tu lah. Tebang hak orang larang tu. Macam udak-udak kan. Lori beli dah. Steering beli dah. Ultraman beli dah. JKK Meng beli. Dah main nak niti kat atas tangga tu. Nah, kalau jatuh patah nyok. Nah, gitulah sebahagian daripada kita. Banyak nyok halal nak minum juga arak mabuk tu. Nah, waktu kau bala laki bini anak-anak dak cari dah mabuk. Nah, salah masuk dalam rumah orang. Dia ingat rumah dia dah. Dah alamat rumah dia 803, dia masuk rumah 308. Faham tak? Turun daripada kelab malang tu buka kereta orang. Jadi ingat kereta dia. Nak, wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatuhu tanfuzu la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Saya ingin tanya, tak payah ingin tanya terus. Ada orang kata jika kita dalam keadaan tidak suci dan belum mandi wajib, kita tak boleh gunting rambut dan bulu. Jika gunting kena simpan dan mandi sama-sama. Macam mana pandangan Ustaz mengenai perspektif Islam? Adakah sah mandi wajib tersebut tanpa bulu dan rambut kita yang telah digunting mandi sama-sama? Ini persoalan ni memang biasa berlaku lah. Yang sebenarnya ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, iaitulah siapa yang berhadas besar dimakruhkan gunting rambut dan bulu-bulu badan. Nak, makruh hukumnya. Pendapat yang kedua, hukumnya tidak dilarang. Yang dilarang gunting dan rambut dan bulu kuku dan sebagainya hanyalah bagi orang yang ihram. Haram hukumnya.
Dan makruh gunting kuku, gunting rambut orang yang nak masuk korban bila masuk 1 Zulhijjah. Hak tu je larangan. Jadi inilah pendapat yang muktamad. Nampak? Pendapat yang mengatakan makruh potong rambut, potong kuku ketika belum mandi wajib adalah pendapat yang dhaif. Faham? Jadi orang hak mengajar-mengajar tu mungkin dia berlaku atas kaul yang dhaif. Pendapat yang kuat, yang muktamad, dan muktamad di sini mazhab Syafi'i, dan inilah pandangan yang kuat di sejumhur ulama, tidak ada larangan. Soalan seterusnya. Apa hukum saya beli motor secara angsuran tanpa mengetahui bank tersebut buat riba? Dosa ke tak saya? Tidak dosa kalau bank tu yang melaksanakan riba, asalkan pembelian kita tidak ada muamalat riba. Faham? Yang dosa ni kita bermuamalat secara riba. Nampak? Kita ni masuk libat tak libat. Akhir-akhir ini saya duk mikir nak bini. Tadi motorika. Tapi tak mampu. Makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Nak buat gua ni. Nak bini tak mampu. Pasal apa tak mampu tu? Dia tak mampu ni umum sangat. Ada kalanya kerana tak ada duit nak pergi makan kerana orang. Hukumnya makruh kita kahwin. Kalau kita berasa tak boleh nak pergi makan kerana orang. Bagi orang yang macam ni, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Berdoa, bersolat, minta Allah murahkan rezeki dia kerana dia dah sampai rasa nak kahwin. Faham tak? Dan insya-Allah bila dia kahwin, murah rezeki. Tak usah bimbang lah. Kerana bini kita ni, dia datang di rumah kita bila kita kahwin dengan dia, bukan selas pinggang, bukan seorang, tapi ramai-ramai mari. Kita kahwin seorang je tak? Tapi dia mari duduk ramai. Siapa ramai? Kiri kanan, kiraman katibin ada, malaikat hafazah ada, hak jaga rezeki dia ada. Betul tak? Siap belaka tak lagi? Siap belaka dah. Kita nampak mari seorang duduk dalam bilik kita. Oi, malaikat berdera bagian jaga dia. Nak bagian makan minum dia. Faham tak? Ada bimbang tak lagi? Tak bimbang lah. Bukan kata dia mari kat kita tu barulah kita nak tulis rezeki dia benda esok. Tak. Masa dia duduk dalam perut mak dia itu. Malaikat pun tulis dah. Tak? Itu kalau dalam bab nak pergi makan. Lemah nak pergi makan kedarah, nak pergi makan minum. Ada juga tidak mampu hak benda lain. Tak mampu guana, umpamanya dia jenis tak mampu beri nafkah batin. Ada juga. Ini makruh juga berkahwin. Sama dia dengan sebab unah atau maktuk. Setengah ulama kata haram, melainkan diberitahu kepada isteri, bakal isteri, baru tidak haram. Unah benda unah. Mak unah kan. Unah ni mati pucuk. Mati pucuk. Tak rak centon. Kena khabar dulu kepada bakal isteri. Dia jenis mati pucuk. Tak jadi apa. Maktak ni hak terputus. Putus ada terus. Masuklah rata piksi. Tak contoh. Saya kahwin senyap-senyap di Thailand. Masa belajar. Tapi saya buat gitu kerana takut terlanjur dengan girlfriend saya. Lepas habis belajar, saya sekali lagi. Dengan buat kenduri di Malaysia. Saya kahwin dulu pun saya takut buat dosa dengan girlfriend saya. Sah tak perkahwinan saya? Parents saya tak tahu benda ini. Dia orang lelaki ngaji di Thailand, Bangkok tu. Oleh kerana dia kenal girlfriend dia, takut jadi zina, dia pun berkahwin lah. Dia balik sini, tak ada surat, tak ada benda. Dia kahwin sekali lagi untuk pengetahuan ibu bapa dia. Sah tak perkahwinan dia hak pertama itu, kerana ibu bapa dia tak tahu. Jawabnya, kalau dari segi pihak hak lelaki, perlu tak kepada wali? Tak perlu kepada wali. Dah baik hak perempuan itu, masa mu kahwin di Bangkok tu, ada wali tak?
Kamu kahwin 2 orang itu lah hotel. Nah, ada wali, ada saksi. Sah lah. Tak ada masalah. Sah dah. Soalan berikut. Seorang imam naik rakaat ketiga, lupa baca tayat awal. Makmum tegur, imam turun balik, telah berdiri tegak. Betul ke perbuatan makmum? Betul ke perbuatan imam itu? Tu imam tinggal sunat, dia pun berdiri betul. Bila berdiri betul, makmum tegur, subhanallah, subhanallah, turun semula. Jawabnya batal sembahyang imam kerana telah berdiri tegak. Bila diri tegak dah, tak boleh turun kepada sunat. Yang boleh turun balik, meninggalkan yang wajib. Faham? Dah tu tayat awal wajib ke sunat? Sunat. Bila dak dalam diri tegak, turun balik. Sekarang sunat sujud sawi kerana banyak dah lari tanggung. Tapi dah tegak dah, tak boleh turun balik. Gitu juga tu imam sujud dah, tinggal baca kunut. Makmum tegak, naik mula baca kunut. Kalau sujud dah, batal imam naik semula. Maka makmum tidak batal. Faham? Soalan seterusnya. Apa hukum upah tukang sihir supaya sihir orang lain? As-sihru haram. Sihir ni haram. Nampak? Dosa besar dan kena laknat. Orang yang mengamalkan sihir tidak diterima amal ibadat ni. Tak boleh. Faham? Dengan ijma' ulama'. Yang ada khilaf bukan sihir orang. Yang ada khilaf belajar ilmu sihir bukan untuk sihir. Tu khilaf. Jumhur ulama' kata haram. Sebahagian kecil kata makruh saja. Faham tak? Ada pun sihir ke orang, mengamalkan sihir, tu haram tanpa khilaf. Yang kata khilaf tu nak tahu kerana keadaan ilmu sihir, dia pun belajar, bukan nak melaksanakan sihir. Buat sihir haram. Dah benda beza dengan silap mata. Silap mata lain. Silap mata ni dia cepat tangan. Dia khilaf ulama. Satu perkataan, satu kaul kata haram, satu kaul kata tidak haram. Hak mana lebih kuat? Tidak haram. Yang kata haram itu tidak kuat kerana tidak ada sandaran. Nak kata ke haram, mesti kena ada nas ataupun qiyas yang kuat. Nampak? Ada pun sihir sebut dalam Quran, sebut dalam hadis jelas kataan sihir, hukumnya kena laknat. Jadi silap mata tidak haram. Cuma beritahulah kepada penonton, ni bukan sihir. Allah yang maha berkuasa, kita ni buat cepat tangan. Kena faham baik. Kata tangan kan mesti seling musim-musim pihak tak ada. Padahal dia susu. Dia pegang gitu, ada pitih ni boleh lekat dalam mana dia belajar. Dia mahir dah. Tak kata ahli silap mata ni orang nepek semi. Dia ambil semi pak pun dia tarik dengan kayu panjang. Macam silap mata tau. Cuma tarik kali kayu panjang. Habis semi. Jatuh berbok. Dah mana? Silap mata boh. Tapi orang tak angin silap mata. Dia panggil orang tukang nepek semi. Faham tak? Apa? Pasal dia mahir 8 tahun dah. Duk main semi aja. Gitu juga cepat tangan. Dia susukan tubik air padahal ada wayar kot ni. Ada jual di kedai silap mata. Faham tak? Tekan switch tubik wayar. Bawah ni ada pahit. Nampak? Ada takungan air. Mula-mula ada tu silap mata belebong orang. Faham gitu. Kalau sihir ni lain, orang perang tudung dengan kain, akak kain tak? Hak tu sihir. Faham? Kalau hak petah tu, hak orang putih buat tu, hak hilang-hilang tu, dia dua keadaan. Yang pertama sihir, yang kedua teknik. Faham? Hak sihir tak ada guna teknik apa-apa, dia tengah padang. Tubik luar macam David Blaine. David Blaine tu sihir. Faham tak? Ada dalam astro tak? Tu sihir. Tu bukan silap mata. Bukan teknik. Jalan-jalan jangan ayam kedai, dia pun ambil ayam, epih kepala ayam. Mula ada tunjuk orang kepala ayam. Buh mula kok ketok. Mula ada lagi ayam. Tu bukan silap mata. Untuk saya belajar 400 tahun tak jadi. Merepih cabut dah kepala dia.
Tapi hak atas studio, hak persembahan di Las Vegas, kebanyakannya bukan sihir. Ialah dengan menggunakan tipu helah. Nah, rupanya ada dah alat-alat atas petah tu untuk tipu orang menggunakan macam-macam lah. Teknologi digital terbaru. Main benda tak ada orang kain saja, dah jadi orang. Kalau buat di khalayak lama depan orang ramai, waktu sihir. Macam ada sihir Firaun, lepas tali tukar jadi ular. Dak susuk sikit. Kalau susuk lain. Hukum suami acu senjata tajam pada isterinya walaupun dalam keadaan marah. Haram mengacu senjata sesama orang Islam. Tak kira laki bini ke, pok tok tua ke apa ke. Ni soalan ni kepada isteri. Nabi kata lama dah haram mengacu senjata kepada saudara kamu. Acu senjata. Acu ni maknanya maknanya buat main lah. Ataupun sungguh-sungguh tak boleh. Tunjuk senjata Allah pasal tu nak pinjam tu lain. Ada pula bini gigi acu pisah apa semua. Bagaimana dimaksudkan batal wuduk bila sentuh kulit? Adakah batal gak wuduk kalau telinga saya sentuh dengan telinga bini saya? Sebab telinga saya ada kulit kau. Ke kulit tangan je. Tak batal wuduk. Bagaimana pula kalau tapak tangan sentuh kulit isteri? Batal wuduk. Ke mesti kulit dengan kulit? Ke guana ni? Saya keliru dah ni. Aduh, dia kata. Dia dengar dalam kitab-kitab mereka dalam mazhab Syafi'i, sentuh kulit dengan perempuan yang bukan mahram batal wuduk. Dia duk faham kulit ni saja. Ni bukan kulit ke tapak tangan. Ni siku. Taklah segala-gala ni kulit lah dia panggil ni. Tapak tangan ke belakang ke siku ke peha ke. Tu adalah kulit kita. Yang tidak batalnya rambut dengan tulang. Hak tu tidak batal. Tulang iaitu gigi. Tulang lah tu tak batal. Rambut, janggut, bulu roma, bulu tiuk, dok atas belaka. Faham? Boleh dok jajah ceramah dengan jijang pula di Terengganu. Itu bukan soalan. Guana hukum seorang yang buat jamak takdim tapi sampai destinasi waktu pertama masih ada. Contoh orang hak duduk Losong, balik dari KL sampai Bukit Payung, orang bang garik. Dia pun buat jamak takdim. Sampai rumah Losong, garik masih ada. Dia kena solat semula ke? Dok, isa itu. Jadi pendapat yang pertama mengatakan dok kena solat dah. Kalau dia selesai dah buat itu sebelum masuk di dalam mukim dia sendiri. Guana nak merudukkan toki hak sakit tak boleh gerak atas katil. Boleh ke guana guna sebeledi air mutlak kemudian celup tangan dalam tu dengan niat untuk cedok air. Jadi mustakmal dok. Ni orang sakit diberi keringanan. Faham? Nak cara nak akak beledi tak gerak. Nak buh kalau tu dia ambil wuduk pakai celup. Maka orang yang sakit dilonggarkan hukum. Faham? Tahik cicak kering atas kapek surah. Sapu saja ke kesat tisu kena basuh ke dok? Jawabnya tak kena basuh kalau tidak lekat pada latar. Ambil buang sahaja. Yang kata kena basuh ambil ada lekat pula di latar. Kalau ada tahik cicak kering patut kita jetik saja. Jari kita suci ke tak? Ke kena basuh juga sebab tak ada bekas pun. Jawabnya bila mu jetik tu ada lekat tak? Najis tahik cicak di kukumu. Tak ada wajib basuh. Jual beli lepas azan kedua solat jemaah adalah haram. Sah ke tak? Sah jual beli. Tapi jual beli itu mengundang dosa. Siapa? Orang yang wajib jemaah. Orang tak wajib jemaah tak haram jual beli. Macam kanak-kanak dan orang perempuan. Kalau saya buat 3 pergerakan besar dalam solat turut-turut, adakah wajib saya hentikan solat? Jawabnya batal tak? Batal lah. Kalau batal, kena takbir semula. Faham tak? Umpamanya dia tengah semayang, dia tengok anak dia nak jatuh kok tangga.
dia pun pergi ambil anak dia. Lebih pada 3 lakah dah lah. Tutup tangga. Maka dia boleh sambung balik. Tak. Kerana rosak dah semayang dia tadi. Dengan 3 pergerakan berturut-turut. Takbir semula. Macam mana nak minta maaf orang kita buat salah pada dia, sedangkan dia jumpa kita sekali saja. Contohnya kena dalam internet. Dan kita telah buat silap. Jawabnya tak kira lah, tak wajib kita pergi di negeri dia. Umpama kita kenalan kita duduk di Amerika. Kita berkenalan dalam internetnya, kita buat satu kesalahan pada dia, maka kita nak macam maaf, tak wajib pergi Amerika. Faham? Memada dengan sampai, maknanya maaf kita kepada dia. Sama ada dengan internet, atau surat, atau mesej, atau apa sajalah. Itu saya curi pakaian saudara saya. Namun sekarang sudah berubah dan ingin pulang balik. Saya takut nak pulang balik kerana mungkin dia akan sok dan tahu yang saya yang curi dan menyebabkan hubungan kami renggang. Boleh tak saya simpan dan jaga pakaian itu dalam masa yang lama sampai dia lupa dah dia hilang baju tu. Baru saya nak pulang balik senyap-senyap. Budak yang sangat nano. Baguslah. Jadi dia curi baju seluar kawan saudara dia, anak saudara ke sepupu dia ke. Ni kawan dia tu tengah kecoh duk cari apa dia bahan luar aku, beli luar aku. Kalau dia pulang balik jadi pecah bo. Jadi dia nak taruh bila lama sikit, boleh setahun 2 lagi, reda dah isu tu, dia kata balik. Jawabnya tak boleh. Kena atur balik segera juga. Faham? Lama-lama tak ingat, musibah lama tak ingat. Hanu pun tak bunyi dah. Mu pakar molek-molek ada. Atau mu mati jadi sakit. Jawab kena balik atau balik segera. Cuma kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau tidak ada mudarat apa-apa, pulang kabur direct. Aku yang curi, minta maaf. Kalau boleh mudarat seperti terputus hubungan, hak mana lebih besar? Nyatakan pengenalan diri orang yang mencuri ke hilang putus hubungan? Putus hubungan lebih besar mudaratnya. Maka ambil mudarat yang kecil. Jangan ambil mudarat besar. Sampaikan harta itu semula pada tangan dengan cara yang lain. Dengan cara pakai letak di rumah dia. Pakai letak dalam bilik dia semula, tak tahu siapa mari atas, tak ada masalah. Faham? Dibolehkan syarak. Soalan seterusnya. Apa pandangan tentang isu-isu fitnah ustaz? Tak usah cara lah. Saya lelak sebentar masa solat. Betul je. Batal tak solat saya? Jawabnya, kalau punggungmu tidak tetap pada papan latar yang menyebabkan, kalau nak ketuk tu boleh, batal semayang. Seperti dalam diri, dalam tayak umpamanya. Lelak ni adalah adik-beradik tidur. Faham? Cuma dia yang paling ringan. Lelak. Orang Terengganu panggil khelak. Nampak? Bahasa baku terlelap. Khelak. Khelak kejap. Khelak 5 saat, 2 saat, 1 saat orang panggil khelak. 5 jam orang panggil khelak. Lepas pada khelak dia panggil benda tidur. Tidur 2-3 jam, 2 jam, 1 jam tidur. Tidur pukul 4 pasal, bangun pukul 10 pagi esok. Dia panggil dia getuh. Tak? Boleh tak gitu? Dia parok jeretuh dia panggil. Natang ni jeretuh tak? Boleh ni tidur siang asal. Bahasa Terengganu. Allah boleh awal boleh dah. Tidur awal. Bisa Terengganu. Saya bangun lewat. Saya tak tahu kejut ke tak lagi. Kalau tak kejut kan, kena niat tunai. Dari kita bangun berapa minit boleh kita buat kerja-kerja lain sebelum tak. Benda ni. Saya bangun lewat dalam keadaan saya tak tahu kejut ke tak lagi. Subuh kot. Dia bangun subuh lewat. Katakanlah dia terkejut pagi pukul 7.30 atau pukul 8. Tak ada dah subuh. Adakah dia wajib kena buat lalu subuh tu atau boleh buat kerja lain dulu?
Ulama jawab, tengok dia tidur tu bila. Kalau dia tidur dia semalam pukul 12, pukul 1, pukul 10 semalam, maka sunat dia qada selalu. Faham? Dan boleh dia buat kerja lain dulu, qada karang, lohor karang pun boleh. Faham tak lagi? Tapi kalau dia tidur tadi lepas dengar orang bang tidur lagi, kejut-kejut pukul 8 dah, wajib qada segera kerana dia tidak ada uzur syar'i. Soalan seterusnya. Betul tak orang yang pernah tinggal semayang fardu, lepas tu lagi tak cukup gati, lagi tu dia tak boleh buat amalan sunat? Untuk pergi haji pun tak boleh juga ke? Ada dua pendapat ulama yang terkenal. Yang pertama, siapa yang tak ganti solat fardu tak boleh buat sunat. Pendapat yang kedua, kalau dia qada hak fardu, boleh dia buat hak sunat walaupun fardu qada itu tidak habis lagi. Jadi kita ambil pandangan yang kedua untuk memudahkan kita. Maknanya jangan duk tumpu ke sunat saja, tapi tumpukanlah sunat-sunat berat dia panggil. Sunat-sunat yang besar seperti sunat duha, sunat tahajud, sunat witir, dan sunat rawatib. Sunat rawatib, sunat witir dan sunat duha. Hak tiga ni buat sambil-sambil qada hak fardu. Tu jalan kita. Soalan seterusnya. Dah haji boleh, tak ada masalah. Macam mana ingin mewujudkan keredaan dalam hati, bukan di mulut saja. Sebab itulah kita masukkan redha kepada beriman kepada qada dan qadar dalam rukun-rukun iman. Maknanya kita rubuh sudah apa yang Allah telah tentukan kepada diri kita, nak kita redha berlaku-laku. Itu tanda kita orang beriman. Bubuh situ. Ni benda keimanan. Poligami ke, hukum hakam ke, miskin kaya ke, kita redha. Redha ni bukan makna kita seronok nak sangat, tapi hati tidak marah. Faham? Hati tidak marah. Kita usaha dah buka kedai, nak berjaya, nak pulihkan ekonomi kita, masih lagi gagal. Dok marah sikit pun gagal. Dok marah ke pihak mana? Ke pihak Allah telah tentukan nasib kita masih belum mendapat kejayaan. Ajar hak tu semua. Akhir-akhirnya kita akan terlatih menjadi darah daging kita sentiasa redha. Mula-mula payah nak redha. Pasal apa? Lawang nafsu. Benda hak berlawan dengan nafsu. Tapi dengan latihan. Dengan sebab latihan lah, hanya 11 orang saja yang diambil bermain bola dalam negeri Terengganu. Betul tak? Tu lah. Dengan sebab latihan. Kalau dia minat je bola, boleh main Terengganu tak? Tak boleh. Minat pun boleh minat. Tak boleh. Kena berlatih. Redha gitu kok. Maka biarlah kita menjadi pemain. Nampak? Mewakili. Yang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa hukum perempuan dengarkan suara khalayak ramai seperti mengaji nasyid dan menyanyikan lagu yang melalaikan? Jawabnya, pandangan yang ramai kalangan ulama, dan inilah pandangan jumhur dan paling kuat, orang perempuan tidak boleh menyanyi di khalayak ramai. Tak boleh. Melainkan mahram atau perempuan sama perempuan. Boleh nyanyi, boleh joget, boleh siapa. Tak ada masalah. Pasal al-mar'atu aurah. Kebanyakan tubuh badan perempuan itu aurah. Aurat maknanya. Jadi dia agak maknanya lebih ketat peraturan penjagaan di sisi Islam. Orang lelaki tak ada masalah nak bergayung depan orang ramai, orang puang jadi pelik selalu dah. Nak main depan orang ramai. Jadi tak usah menyanyi lah, tak usah menasyid lah orang puang. Benda yang boleh hak lain. Ngaji sama-sama kita, nasyid sama-sama muslimat. Yang boleh depan orang lelaki bercakap hak kerja, hak dunia, hak jual beli, hak mahkamah dan seumpamanya. Adapun melunakkan suara dengan nyanyian, dengan lagu, dengan bacaan-bacaan yang memerdu, maka dilarang. Nampak? Oleh pandangan yang ramai di kalangan ulama. Di tubuh badan ni seorang tu dak gerak, dak cakap, dak buat gedik lagi, tubuh dia tu pelik dah. Betul tak? Tubuh dia tu pelik dah. Kaki dia kaki tak, kita kaki tak.
Dia jari 5, kita 5 tau. Dia betis ya, betis tau. Nak. Tapi pelik tau. Pelik dia ada magnet dalam. Tu bisa dia. Faham tak? Lengang, kita lengang tak? Nak, tekak. Tapi dia ada magnet. Daripada rambut sampai ujung kaki. Nak, ada orang kena magnet keting. Tengok keting. Ada orang kena magnet tekak, magnet rambut. Nak. Dia batu dia panggil al-mar'atu aurah. Kebanyakannya aurah. Maknanya benda-benda yang istimewa, yang perlu dijaga. Nak. Bayang dia tu, bayang tu jahat dah bayang. Nampak menggoda dah. Dak apa tuang ni? Bayang saja tubuh dia. Nak suluh dengan lapu, tuang tak nampak. Suluh dengan lapu, bayang joget kat nu. Kita tengok tu neleh dah hidung. Faham tak? Pasal apa? Magnet dia lebih. Nak. Tak usah dia pakai baju seksi. Tak usah kata pakai bikini belah kain nampak peha. Tak usah kata pakai belah dada nampak dada. Faham? Tak usah kata baju tali halus nampak tiok. Dia pakai baju lelaki nampak orang-orang lagi tengok. Faham? Dia pakai kain plekat, pakai baju Melayu, pakai sokok JKK. Dah. Tapi puang. Kita tengok nampak ada mari tak? Ada mari tak? Ji? Dah haji tu dah agak cetak mari lagi. Tak imak? Jubah. Agak ada. Tu kata orang puang dia pakai baju lelaki. Lelaki ni tak ada attraction, tak ada apa. Kalau kita tengok orang puang dengan anggota tubuh badannya Tuhan buat, dengan side mirrornya, dengan bumper dia. Dengan body kit dia, dengan apa benda ni, ring dia, segala tubuh dia tu memberi kesan kepada laki-laki yang melihat. Tak usah pakai bikini belah kain nampak punggung, pakai baju Melayu, pakai jubah je, tudung habis dah, nampak mata gelip-gelip, orang tengok orang juga. Nak. Tapi kalau lelaki pakai baju puang, tak ada orang. Nak. Dia lelaki pasal tubuh dia tak ada magnet. Tubuh lelaki ada magnet. Tak usah kata pakai baju lelaki, baju puang dah. Nampak? Pakai baju kebaya, belah sampai kat peha ni. Tuk siok. Tak. Congok duduk depan surau. Tak. Lalu seorang khatuh duduk. Nampak kemar mulut. Soalan seterusnya, kita ada 5 minit lagi. Adakah saya berdosa keluar rumah tanpa izin suami semata-mata nak dengar kuliah agama? Jawabnya, haram orang perempuan keluar rumah dari tanpa izin suami, melainkan kerana darurah. Apa darurah? Di antaranya suaminya tidak mengajar ilmu yang fardu ain. Maka dia boleh keluar tanpa izin, dengan syarat tempat belajar agama saja dan balik. Tak boleh singgah di mana-mana. Asalnya bukan ustaz tu guru ulama yang kena ajar bini kita, suami wajib kena ajar segala hukum daripada tauhidnya, fiqhnya, akhlaknya. Tapi oleh kerana suami itu tidak mampu mengajar, maka direngankan hukum syarak kepada para suami, wajiblah membawa anak isterinya pergi belajar tempat orang yang mengajar. Kalau suaminya tak dapat pergi, maka wajiblah dibenarkan isteri pergi belajar. Jadi dalam kes-kes kitab nusyus, tidak dianggap nusyus atau derhaka isteri keluar rumah untuk belajar agama yang fardu ain, walaupun suami dia kata aku tidak redha kamu keluar. Faham? Sebab dia tidak melaksanakan tugas. Begitu juga dengan bab makan. Wajib suami beri makanan kepada isteri. Tetapi bila suami tidak beri makanan, bolehkah isteri keluar rumah untuk makan di luar? Boleh tak? Boleh lah, pasal nafkah. Mana boleh tak beri lapar dia. Begitu juga dengan nafkah batin, iaitu belajar ilmu agama. Selama saya kahwin 13 tahun, saya menguruskan segala-gala. Tapi suami saya tak pernah ambil tahu dan tak nak tahu pun. Segala hasil titik peluh saya keluarkan demi anak. Duit nafkah suami saya jarang bagi. Sebulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali bagi. Semua guna duit gaji saya. Saya tak pernah merungut. Cuma saya pernah nasihatkan suami. Tapi sebaliknya saya dimarahnya. Tolonglah, saya nak buat guana lah ni. Ni suami tak bertanggungjawab.
Nak, kadang sebulan sekali witir lah, 3 bulan sekali. Banyak guna duit isteri. Suami ni dia wajib beri nafkah kepada anak dan isteri dia. Sama ada isteri dia kaya ataupun miskin. Dan bila isteri dia menghalalkan, maka tidak lagi wajib beri. Sampai kepada saat isteri dia minta balik nafkah, wajib kena beri semula. Ni dah beri, marah pula tegur. Ni kata suami tidak bertanggungjawab. Yang pertama sekali, lepas tu dia kata, hendaklah kita memilih suami kita sebelum kita bersuami. Pilih dulu. Pilih. Dia ada spek-spek. Kalau jangan kerana cinta, jangan kerana galak gatal saja-saja nak berlaki. Kerana kawan lain. Kita kawan ni rapat guana pun balik rumah suku-suku. Suami balik rumah tula, katil tula, jambang tula, pinggang tula, ruang tamu tula. Faham tak? Tak cerah tangga dah. Kita balik kampung kita kena ikut, kita balik kampung dia kena ikut. Jadi biarlah hak kita puas hati. Faham? Jadi kalau kena gini nyaknya, dah lah dak pitih. Suami isteri nasihat marah pula. Dah nak buat gua ni. Tak ada buat gua ni, mu nak gedak ketuk lelaki. Nak lagi suruh orang lain nasihat yang orang malu. Yang dia malu ke orang tu. Faham? Sama ada bos pejabat dia. Dah boleh kita cerita ke bos pejabat dia? Boleh. Bukan tujuan nak ngopak ke dia, untuk islahkan dia. Faham? Anak beranak siapa dia? Hak dia malu. Khabar ke orang tu, biar orang tu nasihat. Tak, tu cara dia. Tak jadi apa juga. Fikir panjang-panjang sikit. Kalau mu nak putus, boleh putus. Kerana ada sebab, iaitu dia tidak memberi nafkah. Nampak? Bila tak beri nafkah, tak ada masalah orang puang, boleh minta cerai. Walaupun dia orang yang sangat baik, cuma dia jatuh miskin je. Boleh tak minta cerai kerana miskin? Boleh. Kerana tiap-tiap isteri perlu kepada nafkah untuk hidup. Suami menyembunyikan pendapatan daripada isteri, tak apa. Sunat tidak menyembunyikan pendapatan, tapi tidak berdosa. Kerana tidak ada hukum ulama mengatakan suami wajib kena khabar ke isteri dia boleh berapa sebulan. Tak wajib khabar. Faham? Beri, tapi bukan tak wajib khabar tu tak beri ke dia, kena beri. Rapuan ni tak boleh. Dia kena beri duit, baru muka dia jadi berjuruh. Tapi parok dah habis tau. Tak apalah parok bini kita, beri ke dia lah. Pada beri ke bini orang, baik beri ke bini kita. Bini kita, anak kita dia tukang beranak, anak kita berok dia tukang basuh. Dah tahu dah tak, tapi pelik pas beli. Memang dia tak apa sihat gitu. Nampak biar ke dia lah. Sebab tu bila menikah kena faham, aku terimalah nikahnya dengan sejenis makhluk yang tidak berapa sempurna akalnya. Siapa kata? Rasulullah kata. Betul tak? Tak cukup akal, tak cukup agama. Sebab tu dia beli sama. Beli sama. Jangan awak lalu kot kedai kain tak boleh. Kot kedai mah jangan. Awak lalu kot kedai spare part tak apa. Dia buat kerah gitu. Pasal tak kandak dia. Tak usah senguk lah berakhir belai-belai jenis dia. Tahu dah kita tak cakap agak orang duduk belai-belai narang dia je lepas. Allah, nikah seorang lagi payah apa gitu. So tak orang tu hak lama-lama dulu dia semayang tajwid dia betul ke tak, tak tahu pada Fatihah. Kena qada ke tak? Dengar molek. Selagi kita tidak yakin kita baca dalam keadaan yang rasak, maka tidak wajib qada. Kita ragu dengan bacaan kita. Ni kita ngaji pandai dah dulu betul ke tak aku ngaji, tak wajib qada semayang. Faham? Ni aku tahu dah sah batas semayang dulu betul ke tak aku jahil gitu, tak wajib qada. Dah buat gua ni. Solat sunat menampung kekurangan solat fardu. Yang wajib kita qada, kita yakin sekian ribu bulan itu sembahyang garik kuat 8 rakaat. Tu memang rosak, maka wajib kita kena qada. Apakah yang dimaksudkan dengan memilih isteri berdasarkan keturunan? Yakni sunat kita memilih isteri yang berketurunan baik. Faham tak? Umpamanya keturunan ulama dengan keturunan yang bukan ulama, dua-dua ni boleh berlaku kita nak buat bini. Hak mana afdal tu maksudnya. Bukan mana jangan ambil orang keturunan biasa. Tu ramai orang salah faham. Sedangkan pada zaman sahabat, ramai isteri sahabat daripada keturunan hamba asal, daripada orang jahat, daripada orang fasik. Mulai-mulai ada juga nikah dengan sahabat. Cuma Nabi kata ni atas jalan afdal.
Nak, maknanya daripada keturunan yang tidak baik dengan yang baik, lebih baik keturunan yang baik. Tapi keturunan bukan syarat sah nikah dan bukan menjadi asas bagi kebahagiaan rumah tangga. Itu learning dalam bab keturunan ni pelik sikit. Nak keturunan tu sama. Nak nama teku. Biar main nombor ekor penuh lah kocek pun. Asal nama teku. Hak nu mari dok nama teku. Orang biasa nama mamak je. Nak tapi baik orang pergi surah, orang dengar, tak terima. Pasal apa? Biasa. Tak ada teku. Ni bodoh belaka. Faham? Nak? Tengok ulama-ulama. Anak-anak dia kahwin. Ngapa dia? Dengan anak raja. Dah. Asal orang baik. Maka gaji kerajaan biar kerja swasta, bukan bagi yang mati media pun. Biar tak akal piah pun. Faham tak? Tapi dia orang baik semayang 5 waktu, tak curi harta orang, tak rapok sama orang, tak main judi. Faham? Orang baik. Nama kediang. Dan kalau ada hak keturunan sama dengan dia, lepas tu balik bergerak, tu lebih baik. Kita ni keturunan dulu. Dah kan Nabi kata agama dulu. Nak agama dulu. Kita tak keturunan dulu. Orang ni maru minta dah kawan tu kasih je 6 tahun kau. Di Nabas City. Dah balik kampung mari minta tak terima. Buat apa? Pasal tak ada wang depan. Anak-anak dia wang belaka. Wang Zu, wang Amak. Jadi atas nama wang biar bodoh pun tak apa. Natu aku. Biar jahil pun tak kenal kita. Muqaddam dengan ayat kursi tak kenal. Nampak tak? Cik baca doa iftitah sekali. Rabbighfirli warhamni. Nampak tak? Malai-malai dia jadi natu pasal nama wang. Ni bukan nak hina turunan orang. Nabi kata pas bizatidin, agama dulu. Faham tak? Enseng kediang. Harta kediang. Agama dulu. Bak kita mari agama, balik agama, tengah biar agama. Jadi kalau ada keturunan hak baik, lebih baik. Tak ada keturunan Rasulullah, nak ke kita? Boleh, lebih baik daripada keturunan Pak Allah. Pasal ada keturunan Rasulullah. Jadi kalau tak ada, ambil orang biasa pun tak apa, keturunan biasa. Walaupun mak dia tu maknanya orang Dayak. Tak, toki dia tu tok batin orang asli. Tak ada masalah. Pasal kita kenang ke dia, dia baik. Kemah molek, tak ada masalah. Angga dia tu boleh membahagiakan kita, isi orang. Ku gambar 2 keping, dah cakap banyak. Kita nak gak mak ni, budak ni, pasal kita kasih dia 4 tahun dah Nabas City. Kita tak gak dah ni, main wari ni. Faham tak? Mak kata tak boleh, ayah kata tak boleh, kita nikah dengan jabat qadi. Ke ni? Nak suruh cari hak lain pula, dah 4 tahun dah kenal. 4 tahun dah duduk kasih ni. Orang nasihat suruh nikah lah. Baik nikah dengan lain ke nikah dengan tu? Nampak? Kenal belaka dah. Ketuk tahu dah. Tu yang terbaik. Ni dah mak kata tak asal nak tunjuk orang lain, tak kenal. Mak tak kenal sudah, duduklah gobok. Tak. Jadi kena raih. Anak-anak zaman ni dah lewat macam orang-orang dulu. Mereka pasangan dia jahat. Dah kerja benda ni berpremo kerja gitu mak khabar dah dia nombor 2 bagian gesta kau lupa. Tu lain lah. Lah ni orang biasa biar dia kerja jabat pun. Ni ayah ni pasangan kita. Ni berperan kita, dia nak masuk Minang, dia orang baik, dia orang semayang, dia orang dengar. Nampak? Minta arah ayah tak setuju. Ayah setuju. Kalau ayah tak setuju, kita pergi report jabat agama, nak pakai wali hakim. Ayah kata beres. Si orang jumpa JKK. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi